Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan tajuk perbentangan kami, iaitu peranan perlembagaan persekutuan dalam menyumbang keharmonian masyarakat Malaysia serta kelangsungannya sebagai sebuah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan pemerintahan dan pentadbiran negara. Bagi pengenalan untuk perlembagaan persekutuan ialah perlembagaan persekutuan Malaysia yang berasaskan kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Ianya terdiri daripada dua komponen, iaitu Perlembagaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang yang mengandungi peraturan serta prinsip sebagai asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan. Perlembagaan persekutuan ialah sebagai sumber undang-undang yang tertinggi yang menjadi garis panduan kepada pemerintahan atau rakyat sesebuah negara. Perlembagaan persekutuan adalah merupakan dokumen rasmi yang mengandungi segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasa dan mentadbir negara yang berdaulat. Perlembagaan persekutuan ini juga boleh wujud dalam bentuk bertulis dan tidak bertulis. Untuk peruntukan perlembagaan persekutuan terdapat 5, iaitu pertama, kewarganegaraan, kedua, hak asasi warga negara, ketiga, bahasa Melayu, keempat, agama Islam, dan kelima ialah kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita ke konsep tapak integrasi. Tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan secara aman dan harmonis tanpa keganasan. Ada yang wujud di peringkat makro, pertengahan dan mikro. Peringkat makro berlaku di peringkat atas ke bawah, contohnya dari peringkat kerajaan ke peringkat rakyat. Antara ciri-ciri tapak integrasi ialah yang pertama, sebuah ruang sosial abstrak dan nyata. Yang kedua, satu titik pertemuan untuk dua kelompok yang berbeza dan strategik. Dan yang ketiga, ada pendapat yang berjaya dan ada yang tidak. Seterusnya kita boleh lihat di slide yang belakang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurliza binti Arifudin dan saya akan membentangkan tentang peranan perlembagaan persekutuan dalam menyumbang keharmonian masyarakat di Malaysia. Untuk peranan yang pertama, yaitu mewujudkan pemerintahan yang adil. Kewujudan dari segi sejarah berdasarkan tolak ansur antara kaum dalam beberapa perkara seperti hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam, dan lain-lain lagi. Contoh, walaupun agama Islam ini merupakan agama rasmi negara, tetapi agama lain juga boleh diamalkan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dengan adanya perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara, maka pemerintahan sebuah negara akan adil, terutama bagi masyarakat. Bagi peranan yang kedua pula adalah sebagai alat penyelesaian masalah. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi dan menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Hukuman kepada seseorang warga negara ataupun masyarakat yang melakukan kesalahan adalah berdasarkan perlembagaan, dan hal tersebut memperlihatkan bahwa perlembagaan persekutuan ini adil kepada semua masyarakat, dan masyarakat juga akan mempercayai perlembagaan persekutuan dalam membentuk keharmonian dan kesejahteraan dalam negara. Bagi rumusan saya,
Perlembagaan persekutuan merupakan penentu kepada rangka dan bentuk pemerintahan dan kuasa yang diamanahkan kepada pemerintah, serta terbukti perlembagaan persekutuan mampu mewujudkan dan menjamin pentadbiran yang cekap, jujur, dan adil. Oleh itu, perlembagaan persekutuan penting bagi sesebuah negara untuk menjamin kesinambungan pentadbiran dan seterusnya menjamin keharmonian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat. Terima kasih. Peranan perlembagaan persekutuan dalam menyumbang keharmonian masyarakat di Malaysia ialah memastikan kebebasan sosial dihadkan. Ini bermakna seseorang itu diberi kebebasan bercakap, tetapi kebebasan ini dihadkan kerana seseorang itu tidak dibenarkan bercakap mengenai isu sensitif seperti keistimewaan hak orang Melayu dan Bumiputera, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, serta agama Islam sebagai agama rasmi kerajaan yang boleh menimbulkan kebencian terhadap kaum lain serta akan mengakibatkan berlakunya persengketaan dan pergaduhan antara kaum yang bakal mengancam keselamatan negara. Perkara ini telah termaktub dalam pindaan Akta Hasutan pada tahun 1970 yang mengahadkan hak kebebasan seseorang bercakap. Dengan ini, perlembagaan boleh menjamin keselamatan dan rakyat daripada dianiaya serta keamanan negara. Peranan perlembagaan persekutuan dalam menyumbang keharmonian masyarakat yang seterusnya ialah mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Perlembagaan persekutuan bukan sahaja memperuntukkan kuasa kepada pemerintah, tetapi juga kepada rakyat melalui kebebasan asasi. Bahagian 2, perkara 5 hingga 13. Dan hak istimewa orang Melayu. Keadaan ini secara tidak langsung akan membentuk pembahagian kuasa dan dapat mengelakkan daripada dominasi kuasa oleh sesuatu pihak. Dalam hal ini, pemerintah ada had perkara yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan rakyat juga ada perkara yang mereka boleh lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Saya akan menjelaskan kelangsungan perlembagaan persekutuan sebagai sebuah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan pemerintahan serta pentadbiran negara. Perlembagaan persekutuan telah menjadi panduan kepada rakyat di mana ia menerangkan tanggungjawab dan juga batasan rakyat terhadap negara. Batasan rakyat dalam negara telah ditetapkan dalam perlembagaan tetapi ianya tidak melanggar hak asasi rakyat. Antara contoh batasan yang disenaraikan dalam perlembagaan, rakyat tidak boleh mempersoalkan kedudukan yang di-Pertuan Agong dan bahasa Melayu tidak boleh dipertikaikan sebagai bahasa kebangsaan. Antara contoh hak dan tanggungjawab rakyat pula yang terletak dalam perlembagaan iaitu hak asasi manusia. Seterusnya, dalam aspek sempadan pemerintahan, dalam perlembagaan persekutuan telah membuat pembahagian sempadan iaitu negeri serta menentukan jenis pemerintahan ataupun ketua yang mentadbir. Di Malaysia, terdapat 9 negeri yang menggunakan pemerintahan sistem beraja ataupun dikenali sebagai Raja-Raja Melayu, manakala negeri yang tidak beraja pula akan menggunakan gelaran Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri sebagai Ketua Negeri. Tugas untuk mentadbir negeri hanya tertumpu dalam sempadannya sahaja dan tidak boleh ada campur tangan dari kawasan luar dari sempadannya. Negara yang menggunakan sistem beraja akan mempunyai satu tugas, yaitu memelihara keistimewaan dan adat istiadat orang Melayu dan pentadbiran agama Islam, manakala bagi negeri yang tidak beraja akan diketuai oleh YDPA ataupun ketua negara kita. Perlembagaan persekutuan telah menunjukkan sistem pemerintahan ataupun identiti Malaysia untuk menerangkan aspek terakhir yaitu pentadbiran negara.
Dalam perlembagaan persekutuan, ada menyatakan Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja berperlembagaan, di mana Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara kita. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah doktrin pengasingan kuasa yang telah dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu perundangan, eksekutif dan juga kehakiman. Ketua yang mentadbir negara kita ialah Yang di-Pertuan Agong yang dikenali sebagai ketua negara, manakala ketua kerajaan kita dikenali sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri akan dipilih melalui pilihan raya, manakala Yang di-Pertuan Agong akan dilakukan secara penggiliran. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang perlembagaan dalam konteks panduan, iaitu sebagai alat penyelesaian masalah. Perlembagaan sesungguhnya telah menjadi undang-undang tertinggi negara dan menjadi rujukan utama dalam pengubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Bahkan sebarang masalah dalam perbuatan undang-undang atau rujukan apa hukuman kepada seseorang warga negara adalah berasaskan perlembagaan. Seterusnya, perlembagaan dalam konteks sempadan pemerintahan merujuk kepada negeri persekutuan. Antara ciri-ciri umum negeri persekutuan adalah layanan sama rata antara negeri, perkongsian kedaulatan, negeri-negeri diberi kuasa autonomi sebagaimana dipersetujui, dan mahkamah paling tinggi yang mentafsir perlembagaan. Seterusnya, ia merujuk kepada Islam sebagai agama persekutuan, iaitu Islam dan Raja Islam sebagai Raja Negeri. Seterusnya, Islam bermula dari sejarah, warisan dan tradisi. Dan seterusnya, kebebasan beragama, perundangan, pelaksanaan dan pentadbiran Islam menurut kepada perlembagaan. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang pentadbiran negara. Ia dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa dalam mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Keadaan ini secara tidak langsung akan membentuk pembahagian kuasa dan dapat mengelakkan daripada dimonasi kuasa oleh sesuatu pihak. Sebagaimana yang digariskan dalam perlembagaan, terdapat beberapa peruntukan khas tertentu untuk YDPA serta Sultan atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri. Dalam hal ini, walaupun baginda mempunyai kuasa tertentu, tetapi segala tindakan mereka adalah tertakluk kepada perlembagaan. Yang terakhir, dengan adanya perlembagaan, ia dapat mewujudkan pemerintahan yang adil. Kewujudan perlembagaan dari segi sejarah berdasarkan tolak ansur antara kaum dalam beberapa perkara seperti hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, walaupun perlembagaan memperuntukkan agama Islam sebagai persekutuan atau sebagai agama rasmi, dalam bahagian 1 perkara 3/1 tetap juga ditetapkan sebagai agama lain juga bebas diamalkan di Malaysia.